sini oleh Abu Daud daripada Abu Hurairah radhiyallahu anhu. Kitab Anak Kunci Surga ni, kitab yang kita baca lah, di Kuala Lumpur dengan Selangor, dikarang oleh almarhum Syekh Abdul Qadir Al-Mandili, yang juga pengarang bagi kitab Penawar Bagi Hati, yang dibaca oleh para asatizah. Cuma kitab Anak Kunci Surga ni kitab yang mengandungi 3 ilmu fardu ain. Di depannya tauhid, di tengahnya fiqh, di belakangnya ilmu akhlak dan batin. Jadi kita masuk bicara tentang sifat mazmumah. Sifat mazmum maknanya yang dicela. Siapa cela? Netizen, bukan Allah cela. Bila Allah cela ni yang kita takut. Kalau manusia cela tak ada masalah. Zaman kita ni 2021, zaman cela mencela, betul tak? Mu kotor aku kata mu fitnah aku fitnah apa, ni zaman dia. Ni tu Allah tunjuk. Supaya apa? Supaya kita tengok rosaknya manusia ini dan kita lari daripada kerosakan. Maknanya kita jaga jangan sama-sama rosak. Jadi sifat ni bila dia mazmum di sisi Allah, itu yang jadi masalah. Sifat yang dicela lawannya sifat mahmud atau mahmudah, sifat yang dipuji Allah. Jadi kewajipan kita setiap orang Islam buang sifat mazmumah, sifat yang keji ini, dan hiaslah diri dengan sifat yang dipuji sebelum kita mati. Siapa yang mati dalam keadaan tidak sempat, tak dah nak buang sifat mazmumah, maka dia akan bangkit dengan sifat itu. Siapa yang mati dalam keadaan hasad dengki, dia akan dibangkitkan di padang mahsyar dalam keadaan membawa sifat hasad. Siapa yang mati dalam keadaan riak, bangun nanti dalam keadaan riak. Inna nas yub'asu yawmal qiyamah ala ma mata alaihi aw kama qala. Sesungguhnya manusia, kata Nabi SAW, akan dibangkitkan di padang mahsyar atas kelakuan mana yang dia mati. Kalau dulu dia mati sebagai seorang imam, dia akan bangkit sebagai imam. Dia mati sebagai orang Melayu, dia bangkit nanti Melayu, tak jadi Arab. Dia mati dulu dia orang putih, dia bangkit orang putih, tak jadi jauh. Dan itu juga umur. Kalau dulu dia mati umur 60, bangkitnya umur 60. Walaupun dia duduk 1,000,000 tahun, dia alam baru. Dia mati ketika umur 3 bulan, budak lagi, dia bangkit pada mahsyar 3. Satu hari seorang lelaki dia naik unta. Dia buat haji sama dengan Nabi. Tapi unta dia tu kerana gelepar, dia jatuh. Jatuh, patah tekak, mati. Maka Nabi kata, mandikanlah mayat tu. Maknanya tengah ihram, tengah buat kerja haji. Tapi jangan tutup kepala. Kenapa? Kerana dalam ihram. Dan jangan letakkan wangian pada air mandian. Nabi pesan. Kenapa? Kerana kalau orang dalam ihram, bila kita niat ihram haji atau umrah, tak boleh pakai minyak wangi. Tak orang laki-laki dah. Dia pakai piah, pakai topi, pakai serban. Sampai dia bertahalul. Jadi mayat ini mati dalam ihram. Nabi kata fa'innahu yub'atsu mulabbiya, kerana dia nanti akan dibangkitkan pada hari kiamat dalam keadaan ihram dan bertalbiyah. Bangkit pada mahsyar, labbaik Allahumma labbaik, gamam mayat begitu. Jadi kita akan kenal nanti. Ini dulu mati dalam ihram. Di dunia mati tengah TikTok. Baru TikTok. Tolong tak kenal, tak tahu kayak gitu. Jadi mu pilih nak bangkit di hari kiamat. Lagu mana? Pastikan kamu mati macam tu. Mati sebagai seorang penagih dada, dia bangun sebagai penagih. Dalam kitab Al-Kabair, Imam Az-Zahabi riwayat, mati dalam keadaan peminum arak, dia bangkit di hari kiamat, gelas arak di tangan. Mati dalam keadaan pembaca Quran tegak. Quran duduk tangan lama ni. Ada kerja simpan Quran, tak ada kerja buat keluar Quran. Bangun pada masyarakat, pegang Quran. Atas mana kita mati? Jadi kalau kita mati, ada sifat dengki, bangkit ada itu. Balik awal, sifat mazmumah, dengki,
khianat, kasih kepada dunia. Itulah. Jadi malam ini kita nak tahu apa makna dengki. Ini penyakit batin. Kita ni dua unsur, zahir, batin. Zahir maknanya yang zahiriah, yang luaran. Batin yang dalam. Penyakit zahir ini, kalau kita sakit namanya penyakit apa? Penyakit buah pinggang, penyakit jantung, penyakit apa ni, kecing mani, kecing tahu, hobi. Itu penyakit zahir. Siapa yang Allah berikan dia penyakit zahir, Allah akan ampunkan dosa. Siapa demam 3 hari ampun dosa. Siapa yang sakit terlantar atas dalam wad atas 3 tahun tak boleh bangun, 3 tahun ampun dosa. Bila? Jika dia Allah sakitkan. Itu dapat pahala. Sakit zahir. Sakit batin ni, siapa yang ada penyakit ni, dia kena berubat. Bila kena berubat? 2 tempat. Satu di dunia. Macam mana? Hadir majlis ini, dengar perkara-perkara macam ni. Aku ni ada dengki selama ni, aku hasad buat. Sebab kalau sakit zahir, sakit kudi, sakit urat, sakit apa, sakit luaran, appendix apa semua, kita kena berubat di hospital dunia. Tapi siapa yang bangkit di padang mahsyar nanti masih ada penyakit-penyakit dalaman dia, dia kena berubat di hospital api neraka. Maknanya dia akan dimasukkan dalam api neraka, dibakar sehingga tertanggal penyakit hasad dengki dalam hati dia. Bila tanggal hasad dengki dalam hati dia, jadilah dia bersih, baru layak masuk ke dalam syurga. Kerana Allah jadikan neraka bukan untuk orang beriman. Allah buat neraka untuk orang kafir, bukan Islam. Inna a'tadna lil kafirin, sesungguhnya kami sediakan bagi orang kafir. Fattaqun nar allati waquduha an-nas wal hijarah mu'iddat lil kafirin. Takutlah kamu akan api neraka yang bernyala-nyala, yang unggunnya itu adalah batu berhala dan manusia. Kami buat neraka ni bukan untuk kamu, untuk orang kafir. Tapi Nabi kata tetap ada orang Islam kena masuk neraka. Sebab apa? Sebab dalam hatinya ada dosa. Dosa kalau nak tanggal di dalam dunia senang, guna rubber. Nama rubbernya taubat, liquid paper. Tapi dia tak liquid paper, tak rubber, mati membawa dosa. Akhirat kalau tak dapat keampunan Allah, kena masuk hospital. Tak lama ada lebih kurang 50,000 tahun. Tak apa lagi tu Ustaz, kalau kita bina kita semayang pun dah Ustaz kata akhirnya masuk syurga juga. Kita masuklah neraka sekejap, kita relax lah sekejap. Nak duduk dalam api 50,000 tahun. Orang kafir tak ada 1000 tahun. Nampak? Khalidina fiha, kekal di dalamnya. Boleh duduk 50,000 tahun dalam api. Kita duduk dalam rumah panas, buang baju tinggal spender. Padahal matahari kalau buka buku sains tingkatan 2, 93 juta batu. Betul tak? Di atas kepala kita dengan planet bumi, 93 juta batu. Panas tak? Dia rumah panas, buang baju nak jadi. Buang luar tak ada, tinggal spender. Panas. Di dalam api 50,000 tahun. Jangan ada sifat mazmum. Muka bodoh tak apa, jangan perangai bodoh. Muka comel, perangai bodoh, orang suka dah. Muka comel, perangai bodoh, orang meluat dah. Kalau perangai bodoh, muka pula bodoh. Lu fikir sendiri kan, faham lagi apa tu? Jangan perangai bodoh. Kulit hitam, bibir tebal, lupa hidung luar. Nampak? Tapi masuk syurga. Siapa? Bila hidung rapat. Kepala bila ni kalau kita tarik dengan sikat, patah sikat. Kalau Nabi cerita dia punya rambut macam takar buah anggur. Takar anggur lah dok, mata kayu. Rambut apa
Nampak tak? Tapi dalam malam Isra Mi'raj, Nabi ditunjukkan bila berjalan dalam syurga. Allah buat contoh. Allah tak buat contoh raja, MB, Esko jalan dalam syurga. Nah, buat contoh orang paling bodoh. Apa? Lahiriah. Kenapa dia masuk syurga? Pasal dia hitam. Tak. Pasal hati dia putih. Tengah. Jadi, macam mana nak dapat hati yang putih? Buang sifat mazmumah. Ada dengki, jangan bagi ada dengki. Nah, apa makna dengki? Mencita-cita hilang nikmat daripada orang yang lain. Kita dengan jiran kita tak ngam. Orang ini panggil tak ngam. Nampak? Kalau orang ini panggil tak molek. Baru KL tak ngam. Nampak? Tak apalah, tak faham pun tu. Orang Terengganu dia panggil dok molek. Jiran ni dengan jiran sebelah ni dok molek. Faham lagi? Hubungan tak molek. Jadi bila jiran kita tak molek dengan jiran sebelah, faham lagi? Bila tak molek dengan dia, tiba-tiba dia beli kereta baru. Kita rasa macam ni, seronok. Seronok. Sakit hati dia. Faham? Itu perangai manusia. Tak? Tapi kalau jiran kita ni orang yang ngam dengan kita, orang yang molek, orang yang rapat dengan kita, dia beli kereta baru, kita seronok kan? Pasal kita suka dia. Mungkin kita dapat naik kok, sehari dua lagi dia ajak naik. Faham lagi? Tapi kalau jiran kita ni orang yang selalu berbaloi dengan kita, tak ngam dengan kita, tak tuju angin dengan kita, padahal sama-sama pakai binek buruk kan? Dia nisam binek buruk, kita nisam binek buruk tahun 83. Tiba-tiba dia sama-sama pakai binek buruk, dia beli bel fire baru 320,000. Kita ni sebelah rumah sakit hati lah. Sakit hati lah. Penyakit. Dan bukan sakit hati itu saja. Cita-cita pula supaya tak jadi beli atau kena tarik. Tak ada bayar kat ini, kena tarik. Pak, itu dia panggil hasad. Nampak? Orang kampung kata, jangan mak beli berpali baru, beli cash je. Jangan, aku boleh. Ada sakit. Tanda-tanda dia panggil simptom. Faham lagi? Dia ada simptom dia. Macam kau beli kau. Kalau nak benda ni, kalau dia tu sifat mahmudah, walaupun dia tak suka kata, alhamdulillah rezeki dia. Orang beriman. Walaupun kita bergaduh dengan dia lama dah. Daripada zaman hang nipu itu kita bergaduh. Pak aku tahu orang bergaduh. Tapi kalau kita orang beriman, kita benci yang mana dia, dia beli kereta baru, alhamdulillah rezeki dia. Beli amal tu. Tu amalan ahli syurga tu. Orang baik-baik dia lagi. Tu orang baik. Orang baik bukan janggut panjang macam aku. Orang baik bukan pakai kopiah bagi kita. Kalau pakai kopiah baik, murah lah baik. 3 riyal je lah. Faham lagi? Cokek dalam tak 3 riyal. 3 riyal jadi masa dia. Faham? Kena faham baik-baik. Jadi bila orang beriman dapat nikmat, dia sakit hati. Anak dia dapat kerja sedap, kita sakit hati. Dia menaika laku, kita sakit hati. Dia naik pangkat, kita sakit hati. Itu penyakit hasad. Hasad ini dosa kau. Bukan dosa cek. Ambil wuduk, tak terjaga. Buat kerja haji, tak tertanggal. Kena taubat sungguh-sungguh. Dosa kecil, tanggal wuduk. Nabi kata man tawadda'a fa ahsana wudu'ahu. Nampak? Barang siapa yang ambil wudu dan dia ambil tu molek-molek. Dia ambil macam-macam wudu. Kata ulama ambil dengan sempurna, ambil 3 kali masuk. Nampak tak? Ghufira lahu ma taqaddama min dhanbi. Diampunkan orang yang ambil wudu tu dosa yang lepas-lepas. Itu dosa kecil. Dosa tengok burung puan. Lagi naik besikal pagi ahad. Itu dosa tu boleh ampun dengan ambil wudu. Dosa tengok cerita Korea bakal tak nampak kopek. Boleh lah tanggal dengan rokok. Tapi kata rokok jatuh dosa. Tapi kalau hasad
Kita tak bina roh dah, kita ahli masjid. Kita geng kuliah. Tak bina roh. Buat mari dah hanya ke ni start apa pun tak bina dah. Tapi ada hasad dengki. Nampak? Bina roh masuk neraka tak? Masuk neraka. Hasad dengki masuk neraka juga. Dari tempat yang sama ya. Balik sama. Semuanya go to hell. Faham lagi? Jadi buang, jangan ada sifat mazmumah. Antaranya hasad. Nabi kata, la tahasadu, jangan kamu saling dengki-mendengki. Jangan. Kita latih, walaupun kita tak ngam, kita tak baik dengan dia, tak rapat dengan dia, tapi dia dapat nikmat, kita tidak sakit hati. Kali itulah latihan yang Nabi ajar kepada para sahabat. Dulu sahabat di zaman tak Islam ngaruh. Kalau cerita mabuk di Nabi tak sakit hati dan sebagainya. Tapi dia Nabi tarbiyah sampai turun ayat kuntum khairu ummatin ukhrijat lin-nas. Kamu sahabat Nabi. Bukan warga Nuh, bukan bala-bala. Sahabat Nabi, sebaik-baik umat yang ada di kalangan manusia. Apa? Musik dalam. Bukan kerana sahabat ada internet, ada laptop, ada gadget, ada komputer, kita tinggal kerana mereka bersih dalam hati. Wala taqatu, jangan kamu saling memutus. Abang pulau, adik-adik pulau, abang pok saudara, pulau anak saudara, pulau pok saudara. Bergaduh tapi. Jangan begitu. Kalau nak pulau boleh, panggil pok saudara, panggil anak saudara. Jom pulau Langkawi. Rentak negeri. Aku tak apa. Padahal kadang-kadang kerana dunia, kerana sakit hati, kerana ada benda yang tak puas hati. Bila buat kahwin tak panggil, ada kenduri tak panggil dah pok saudara. Pok saudara 5 orang ada, yang lain semua panggil. Hodok Batu Pahat panggil, hodok Muar panggil, hodok Pergiang panggil, duduk Tanah Merah Pelatang panggil. Kalau apa? Tidak ada masalah. Tapi pok saudara dia duduk di ni, ampang perdana, contoh, tak ambil. Walaupun dekat, padahal sakit hati. Jadi, itu tak tahu saling memutuskan hubungan. Betul tak? Ini perangai jahil. Dia kalau kita tak berapa setuju dengan orang, itu tak salah. Sebab hati manusia tak boleh setuju semua benda. Tapi jangan sampai melarat. Jangan sampai bergerak. Betul tak? Kita dengan bini kita pun ada benda kita tak setuju. Ada tak? Jangan layan sangat. Kita ikut angin sikit. Kalau semua benda kita tak setuju, kita nak gerak, hati lebur lah, mau sakit. Kita buat bodoh lah, berlakon sikit. Untuk dapatkan keamanan. Begitu juga kita dengan orang lain. Bukan kita nak setuju semua benda. Kita tak ada benda kita tak setuju dengan imam sini. Jangan sampai kita tak mengikut dia solat imam. Kena pandai, kena bijak. Yang tak setuju lah. Tapi dia jadi imam, aku baru cantik, baru comel. Begitulah kita hidup sampai kita mati. Wala taqatu, jangan saling memutuskan. Wala tabaghadu, jangan saling kamu marah. Marah kerana agama tak. Kenapa memarah dia? Bina roh. Kenapa memarah dia? Berjudi, nombor ekor. Itu baru betul. Ni kenapa memarah dia? Tak pergi projek aku. Padahal kata okey dah tidak pergi aku. Kerana dunia. Jangan. Dunia ni mana tadi benda yang keji. Macam haji. Dunia ni nampak benda tipu. Itu dunia kena faham. Ambil dunia tak apa, tapi kena ingat ni barang tipu. Tak salah kita beli kereta mahal, tak salah, tapi ingat ni barang tipu. Tak salah kita buat rumah 6 juta, tapi ingat barang tipu. Yang jamnya kita tu ingat barang betul, tapi kita pun terpesona dengan itu. Dah lah kereta tu pesona. Apa tak?
Tipu lagu mana? Ustaz ni rai ni betul. Bukan lukis ni banglo. 6.3 juta mana dia tipu? Kereta saya Bentley dah ada tipu 4 juta. Anak saya Ferrari 6 juta. Mana dia tipu? Tipu lah. Duit saya dalam bank 43 million. Mana dia tipu? Bukan palsu, wang betul. Mula tengok tipu tak tipu, mu tengok masuk hospital. Paling banyak orang up gambar orang sakit 2020, 2021. Betul lah. Nah, ini kita musibah COVID. Betul tak? Kami ada gambar orang sakit. Masuk sakit tu, masuk tu, masuk ni, masuk tu, masuk ni dalam mulut. Nah, masa tu kalau kaya 40 juta dalam bank, boleh makan? Mana boleh makan? Tipu tu. 40 juta dalam bank pakai kereta Bentley, menantu pakai Rolls Royce, rumah saja 13 juta, tu ada beli lepas ni beli apa. Kondo mewah tu. Bila masuk hospital, boleh tak makan apa benda chicken chop? Tak suri orang ketujuh paling kaya dalam Malaysia. Contoh, sakit masuk wak. Masuk wak. Masa nak makan tu dia hari chicken chop ke steak. Wagyu. Tak ada. Walaupun 43 million dalam bank, nak khabar dunia itu telah menipu dia. Seluruh doktor-doktor dunia ijma' sepakat, ada khilaf, orang kaya ini mesti diberi minum air ini saja. Betul tak? Kita tengok kaya lagu mana hospital mana. Kita tengok hospital kaya orang tu cak ayam. Hospital raya apa puteri apa semua duduk saja 500 hari duduk tablet. Ini air ni kereta Ferrari ada rumah ni air ni. Dah lah minum air ni, dah kaya. Tak boleh minum, ikut mulut. Bini tak sendiri kata, tak boleh air ni pun nak. Ada straw tak doktor? No. Bukan minum mulut, ini cangkuk sini. Dunia ni. Minum kau tangan. Macam surat ID kau cocok. Kau cocok dalam kap sini kau. Tak seri sini kau. Tak boleh makan. Minum air ni dah. Kau minum mulut lega. Dah. Pakai satu. Minum banyak. Tengok pula banyak. Tak seri. Sikit. Bila nak habis 43 million tu. Payah apa? Berfikir. Lagi. Di negeri ni sementara. Kaya tidak salah, tapi jangan percaya kepada dunia tu. Dia hanya menipu kita. Kalau kita mati dah, lagi tipu. Siapa dapat? Kereta kita, siapa dapat? Mercedes kita, BMW kita, Mira kita. Siapa dapat? Bini kita. Siapa beli? Kita beli. Siapa bayar pula? Kita bayar pula. Siapa dapat? Dia dapat. Tapi dia buat menangis lah. Pertama yang kedua kita lagi. Pak biji dapat kereta. Apa ini bukit antara masa Dutih gombok ada. Desa faham tak? Apa ni sayang ni 2 tim pun sewa. No. Ini kita dapat. Dah kereta kita dah ambil rembat ke dia. Nikah ke lelaki baru pula. Ambil lelaki lain naik kereta kita pula. Nampak? Itu dunia itu. Wa man hayatu dunya illa mata' al-ghurur. Tidak ada lagi depan dunia itu melainkan harta benda yang sentiasa memperdayakan kita. Jadi jangan sampai kita berlebih-lebihan dalam bab berpaling. Dan jangan marah dengan kamu, dan jangan membelakangkan dengan kamu akan setengah pada ketika berjumpa. Jumpa menghadap depan, pusing belakang. Kenapa? Benci. Tapi kalau kerana Allah bunuh orang boleh. Jangan kerana nafsu. Macam mana pula Ustaz tak pernah dengar ni bunuh orang kerana Allah. Tu perang Badar.
Perang Badar tu antara tentera Islam dengan tentera kafir. Perang betul-betul pakai pedang besi ke pedang mainan ikat DIY? Pedang betul ke tak? Tetap mati sungguh, panah, kembu dada. Peperangan, berperang kerana Allah. Tak apa. Yang Allah sayang orang tu, dia kasih kerana Allah, dia marah kerana Allah, dia sayang kerana Allah, dia benci kerana Allah. Nah, kita dah tabur dah. Setiap kali kita semayang, kan kita melapaskan janji, inna salati wa nusuki wa mahyaya wa mamati lillah. Sesungguhnya semayangku, segala ibadatku yang lain, hidup aku ni dan mati aku pun lillah. Jadi kalau kerana Allah, ikut pesanan putusan Allah. Jangan hasad benci. Wahai sekalian hamba Allah, jadilah orang yang bersaudara. Sabda Nabi SAW, al-hasad yakul hasanah kama ta'kulun narul hatab. Artinya dengki itu membinasakan ia akan segala kebajikan seperti membinasakan api akan kayu api. Allah, kita ambil kayu api satu pekan, sorry, letak depan tu bakar, nyala tak? Kayu api nyala tak? Sebekas nyala tak? Hangus. Dalam dia nyala tu kita tambah lagi 2 bekas, hangus tak? Tambah lagi 10 bekas, hangus tak? Tambah lagi 1 kapal kayu api, hangus tak? Kayu api itu amalan kita. Api itu hasad dengki. Al-hasadu yakulul hasanah. Siapa ada hasad dengki dalam hatinya, hasad itu akan makan ibadatnya. Kan kita buat ibadat daripada dulu tulis. Pagi lubuh, padu lubuh tulis, lubuh, padu asal tulis, asal petang sekor tulis, sekor mana kuliah tulis, kuliah esok jarang 2 pokok tulis. Pada dia bertahun-tahun buat itu. Betul tak? Banyak orang tulis ni dalam buku amalan. Bila ada dengki itu akan makan. Sampai mana dia makan? Sampai berhenti dengki. Kuman coronavirus itu masuk dalam paru-paru, kata doktor, dia akan makan. Kalau boleh obat awal, dia mati dulu. Lambat obat, dia tak mati. Dia dah membuat kosong dalam paru-paru. Contoh. Itulah dengan amalan kita. Apa lagi? Jadi kita banyak amal. Bagi ibadah macam nak timbang. Malaikat pembawa datang. Amal baik sebelah kanan, amal jahat sebelah kiri. Mana pahala dan dosa kita. Tiba-tiba kita tengok pahala haji kita tak ada. Kita tanya malaikat, saya 3 kali haji. Mana pahala haji saya? Tak betul ini. Pasal nak timbang tak ada. Pahala sayang ada. Pahala puasa ada. Contoh, pahala haji tak ada. Kita tanya malaikat, saya 3 kali haji. First dengan kapal laut, yang kedua dengan kapal terbang, yang ketiga saya pergi dengan skuter elektrik. Contoh, kata malaikat, betul. Tapi kamu lupakah bahawa kamu itu sakit hati dengan jiran kamu dan kamu dengki kepadanya sekian-sekian banyak iman. Maka sebab kamu dengki itu, amalan kamu itu kosong. Kita nak jawab apa? Kita kata, boleh tak kita nak balik semula ke dunia, saya nak mengaji kitab semula. Faham? Tak dah. Nabi Allah kasih hidup sekali. Nabi Ibrahim dengan kita, mana Tuhan sayang? Mu jawab. Nabi Ibrahim kan tak? Tak Tuhan sayang. Hidup sekali je. Mu Tuhan Nabi hidup 2 kali. Nampak? Who are you? Allah siapa? Para Nabi yang Allah kasih dibagi sekali itu. Nampak? Fa'ahyakum, dihidupkan, summa yumidukum, kemudian dimatikan kamu. Tak juga kan? Jadi sekali hidup yang sekali inilah kita pastikan yang baik-baik itu lebih daripada yang tidak baik. Kalau tak ada dosa-dosa, itu mustahil. Kita tidak maksud
Kita maksud. Nah, dia makan. Kalau sikit dengki kita, mungkin dia makan haji saja, habis. Kalau dengki kita bertahun-tahun, mungkin dia makan haji kita, dia makan puasa, makan solat. Tinggal solat tak ada. Pahala haji tak ada. Pahala puasa tak ada. Tinggal pahala pakai kopi. Orang cerita satu. Mereka kata desa di pahala subi. Kalau tak tahu, pahala sembahyang tak ada habis dah. Nah, itu baru seorang yang kita dengki. Kalau dua orang, faham lagi. Lepas tu naik kereta nak dia ni, nak pergi Shah Alam. Kalau tak ada orang, ambil test-test. Astagfirullah. Ambil. Sentul Shah Alam 35 minit. Nampak? Kalau majlis kata power, kalau kata Allah macam Honda, 1 jam. Kita boleh istighfar 300 kali paling kurang. Sentuh Shah Alam. Astagfirullah. Bertidak dari lain. Astagfirullah. Dia kena pernah lah. Dia selekor, tak astagfirullah selekor. Itu innalillah lah. Betul tak? Contoh, maknanya dapat 300 kali istighfar dari Sentul ke Shah Alam. Dalam 300 tu satu saja Allah makbul, ampunlah. Nawak lagi. Balik Kelantan. Balik KL. Betah negeri. Lama tak balik ni. 2 tahun nak balik, nak tengok mall, nak tengok cik. Kerajaan ada, boleh balik. Ya, langkawi. Tak balik kau kampung. Tiga tidak ada apa-apa, beri jual minyak gamak 2 betul. Bina lagi. Dah apalah, sini kepada Kelantan 7 jam. Kena slow. Slow, sebab Honda. Kalau BMW 4 jam suku. Okey? Nampak? Banyak tak? Banyak mana kita boleh sebut. Astagfirullah. Astagfirullah. Mana aku minta ampun, ya Allah, 1500 kali dapat sebut. Maka kalau sekali Tuhan terima, bayangkanlah perjalanan kita daripada KL ke Pasir Mat, Kelantan, kita sudah istighfar 1500 kali. Sekali Allah tu satu je, tak apa dah, ampun dosa. Ada kita buat? Ada. Karaoke kan? Karaoke dapat pada lipik. Tak darah salah ni Kelantan. Hargai. Tapi bukan bawa pada malam, bawa tukik. Bukan salah, tapi ruginya. Sebab kita banyak dosa. Banyak sebut lagi. Astagfirullah. Tuhan aku. Nampak? Astagfirullah, dan aku meminta keampunanmu, wahai Allah. Allah ni bila kita minta, maka dia berkenan. Berdoa ni astagfirullah. Meminta aku ampun dosa. Dan setengah daripadanya iaitu marah. Wallahu a'lam. Sebelum saya menjawab persoalan yang diajukan, pihak Masjid Sayyidina Ali mewakilkan saya untuk melancarkan kutipan sedekah sumbangan untuk masjid, dan pihak masjid sedang menyediakan petugas yang akan bangun sekarang untuk memungut sumbangan derma dari tuan-tuan puan untuk kita imarahkan masjid ini dan untuk kebajikan masjid. Jadi petugas sila bangun, mereka akan menggunakan karung hijau macam ni yang ada tertera di depan. Bangun sekarang petugas untuk memungut sumbangan derma. Pelan-pelan, jangan laju, pelan-pelan.
Pelan-pelan jalan. Jangan bimbang kan tuan-tuan. Ni bukan tiket kuliah free je. Nampak tak? Kuliah free je. Ada orang tanya kalau nak panggil ustaz berapa kami bayar? Lepas tu nak tumpuk kau ke? Nampak tak? Dia pula tanya tu. Dari kamu dah daripada 20 tahun dulu. Kalau orang bagi banyak, rezeki kita banyak mana tu. Orang bagi sikit, rezeki kita sikit lah mana tu. Faham lagi? Dan kalau orang tak bagi, tak ada rezeki lagi. Faham? Itu cara. Ni minta deposit lah, apa lah macam ada sangat. Keberkatan pun tak ada. Pelan-pelan ni buka tunjuk. Kalau dia buat tak tahu, sekuk dengan kayu. Dia buat tak lampau ya, low. Ambil gambar balik. Ingat ni, bila kita dapat derma malam ni RM10 ni, jangan kita yakin malam esok boleh lagi derma. Sebab kalau kita mati malam ni the last. Bukan last mohikan, last derma. Kita kata tak apa, kalau pergi malam di sini pun sekian, malam esok aku buat di 10. Esok bukan datuk kita punya, Allah punya. Faham lagi? Nafas kita bukan dengan jam, bukan dengan malam, tapi dengan nafas. Satu nafas. Bila keluar das, dia tarik mus, nafas. Tapi roh keluar dengan mus. Itu yang terakhir. Kalau kita main, ayah, aku dah ni. Kalau pada, belum. Keluar tu dah tali-tali. Bila keluar terkejut, keluar roh cepat, mata tak dah tutup. Lepas tu Nabi kata sunat tutup mata ni. Supaya apa? Supaya orang datang ziarah tak takut. Sebab kadang-kadang matanya terbuka. Kita nak ziarah kepala mak. Tak jadi ziarah. Takut. Pasal apa? Pasal roh keluar, mata tak sempat nak tutup. Yang menutup mata itu tenaga yang ada daripada kehidupan. Jadi saraf-saraf sudah tidak ada nyawa, mata tutup. Ingat. Boleh di rumah malam ni, jangan yakin malam esok boleh berubah. Kalau masih hidup malam esok pun belum tentu. Nyawa. Baik, sambil-sambil kita bersedekah, bersumbangan derma kepada Masjid Sayyidina Ali Padang-Padang Kuala Lumpur, kita tengok soalan. Sambil-sambil bersedekah, kalau terdampar kat pantai tak ada orang baju koyok gabuk habis, boleh tak solat aurat tidak sempurna? Thank you. Ini Mak Saleh tadi. Apa benda ni? Dia terdampar di pantai mana tak tahu. Dia terdampar, tak kira lah soalan. Faham soalan, faham jawapan dan dapat jawapan, simpan kemak-kemak. Bila-bila ada orang tanya, jawab. Nak jawab soalan tidak syarat dia pakai kopiah, pakai topi koboi pun boleh jawab. Betul tak? Syarat dia alim kalangan ulama, dia tahu jawapannya. Walaupun pakai topi sudu, ada tulis bosku, dia boleh jawab soalan. Tapi kalau pakai sorang, pakai kopiah, kayu sudi letak di telinga, belum tentu boleh jawab. Lepas tu dengar baik-baik dan simpan. Jadi sampai kepada orang itu. Dia terdampar di sebuah pantai. Orang Kuala Lumpur, pantai mana? Pantai dalam. Dia terdampar di pantai itu. Baju koyak kapok nak semayang. Begini, wajib menutup aurat bila nak semayang. Itu termasuk dalam syarat sah semayang. Kalau tidak ada syarat, tidak akan berlaku semayang. Apa makna syarat? Ma yatawaqqafu alaihi sihhatu syai' wa laysa juz'an minhu. Syarat ini perkara yang mesti ada untuk mengesahkan suatu ibadah dan di luar daripada diri ibadah. Tapi bila tidak ada syarat,
tidak terjadi sembahyang. Antara syarat tutup aurat. Tidak ada tutup aurat, tidak ada sah sembahyang. Iza saqata syartun saqata masyru'. Apabila syarat tidak ditunaikan, maka yang disyaratkan itu sembahyang tidak perlu. Tetapi jika tidak ada lagi pakaian, dia hanya ada kain yang payah nampak aurat, itu saja yang ada. Ada pilihan kain-kain lain, tidak ada pilihan. Ada kayu, daun-daun kayu, cardboard, suatu kertas cardboard, tak boleh tutup. Bila tak boleh, baru hukumnya lain. Selagi ada keluar kayu, ada sapu tangan, wajib masukkan sapu tangan dekat lubang. Sapu tangan keluar tak ada kertas surat khabar, wajib pakai surat khabar buat macam seluar gitu, stapler. Tapi jangan bayang laju, cok lagi. Wajib tutup aurat. Nah, dalam kitab Sabil al-Muhtadi, Syekh Arsyad al-Banjari, ada lumpur. Luar dia ada spender je, nampak aurat kan? Dia ambil lumpur, dia pun tapal lebih pada lumpur contoh. Dia pun semayang masa lembek tu lah, jangan masa kerak, pecok lumpur. Faham lagi? Wajib tutup aurat. Tapi contoh dalam soalan ini, sudah tidak ada lagi kain, tak ada lumpur, tak ada daun-daun kayu, tak ada kabut, tak ada kertas surat kabut, nampak aurat. Macam mana? Semayang itu sah. Kenapa? Dia sudah darurat. Kita tinggalkan masalah khilaf ulama dalam soal khilafi yang mazhab. Jadi sebahagian fuqaha mengatakan sah. Dia semayang orang darurat. Nampak? Dalam penjara kena tangkap dia orang jahat, dikenicik pakai spender saja. Padahal aurat itu baina surah baru keluar antara pusat sampai ke lutut. Tapi dia di penjara, nak minta kain orang tak layak, maka pakai spender itu. Kenapa? Kerana dia sudah tidak ada pilihan. Soalan seterusnya, ini baru nak surah kita di bawah. Jadi sumbangan kita pada malam ini sebenarnya untuk menaikkan taraf mudahan bagi kesalahan jemaah masjid kita. Sumbangan yang Tuan beri pada malam ini. Kalau kita rasa tak cukup, nanti kita bawa RM5, dia RM5. Esok lusa boleh jumpa dengan ahli jawatan kuasa untuk beri sumbangan. Ingat kalau kita beli lain daripada itu, kita akan habis duit. Tapi kalau masuk dalam bab sedekah, ma yang kusuma demi sedekah, harta kamu tidak akan susut dengan sebab itu. Dan termasuk juga sumbangan ini untuk pembinaan mihrab baru Masjid Sayyidina Ali. Betul? Di mana nak buat? Ini. Alhamdulillah. Duit kita jadi mihrab. Kita mati dalam kubur, dia pakai sedekah jariyah itu. Kita sedekah masih hidup, kita mati dia jariyah itu masih berjalan. Bukan mihrab tu jalan di kubur kita. Orang guna mihrab tu, pahala tu tulis dalam buku kita. Kita terletak dah dalam perlahan. Nak dah tahu dah dikuburkan kata. Tapi mihrab kabur ada di badan-badan yang bekas kita derma 2 riyal itu 16 tahun lepas. Orang naik atas mihrab tu, baca kutubah, baca apa? Pahala ditulis. Faham lagi? Itu maksudnya sedekah jariyah. Bukan mihrab, jariyah jalan. Contoh. Soalan seterusnya, bolehkah saya solat jenazah atas jenazah yang saya belum semayang dengan saya sudah berkali-kali ziarah kubur? Sebenarnya saya dah tahu boleh tak saya solat cara baik di atas kubur. Baik. Dia pergi ziarah kubur kawan dia, 2 kali ziarah, kawan dia yang lain tanya, dah mula semayang dia jenazah dah. Dia tu boleh ke semayang? Boleh. Begini kena faham. Siapa yang menjadi ahli qaryah tempat jenazah itu mati pada ketika berlaku kematian? Contohnya dia memang ahli qaryah orang kampung Padang-Padang. Lagi. Jadi bila hari mati dia tak ada. Dia ada di Langkawi. 2 minggu lepas ditanam baru dia ada. Maka dia boleh bayar di atas. Itu pendapat setengah ulama.
Faham lagi? Kerana dia itu ahli, kalau dia memang ada tapi dia tak dapat sedar kalau dia keluar daripada bumi. Faham lagi? Jadi dia balik tinggal jadi semayang. Nampak? Nak pakai pendapat tu pun apa? Dan ada pendapat, ada kira siapa-siapa pun dia boleh semayang sekali di atas kubur, kerana belum, kalau selagi dia belum pernah semayangkan mayat yang hadir di depan. Jadi dia balik kampung dan 2 tahun dah lepas daripada COVID, tak boleh letak negeri, sampai kampung dia cari kawan rapat dia. Orang kata meninggal dah. Hari pertama COVID meninggal. Meninggal tak banyak COVID, terkejut COVID. 2 tahun dah meninggal, dia pun pergi semayang di kubur. Jangan semayang di rumah, di kubur. Tak boleh. Ada fuqaha yang boleh. Nabi SAW yang selalu tengok seorang laki-laki yang kulit hitam, negro, selalu basuh cuci masjid. Nabi perasan tiba-tiba tak ada laki-laki, hilang. Nabi tanya, mana laki-laki kulit hitam selalu bersih masjid tu? Katanya sahabat-sahabat meninggal. Lama dah meninggal 2-3 hari tu. Nabi kata, tunjukkan kubur ni. Orang pun tunjuk kubur. Nabi semayang. Itu kita boleh semayang. Jangan semayang maghrib, semayang jenazah. Jadi bodoh semayang maghrib. Lagi kita buat saluran maghrib. Jangan semayang jenazah saja. Semayang jenazah. Soalan seterusnya, Minah pegang barang kemas Ustazah ini sebagai pinjam pada Ustazah. Nanti bila Minah dah paying baru kita angkat. Boleh ke bakal pembeli ambil dulu barang kemas, bawa balik ke kedai, timbang yang kau cakap kita jual beli atau berakal? Dia boleh ambil barang untuk tahu barang itu berapa berat dan sebagainya. Tapi itu bukan jual beli. Jual beli dia mesti di depan ada ijab dan kabul, ada khabar, ada penyerahan emas, dan ada tak pegang emas itu daripada orang yang setuju nak beli. Jangan bawa bawa lagi, okey saya beli esok ada bayar. Tak, takut berlaku penipuan. Jadi bila ada risiko, Islam tidak penuh. Sekiranya suami kata, aku talak kamu 100, adakah jatuh 1 atau 3? Jadi talak ini sebenarnya 3 saja. Bagi bila kita kahwin, kita dapat 4. Aku terimalah nikahnya dengan mas kahwin yang tersebut itu. Jawab nikah. Ingat lagi, jawab nikah itu. Tak berapa jawab. 97 jawab nikah. Ingat seronok tak? Seronok tak? Seronok. Jawablah lagi. InsyaAllah Amin. Jadi kamu gaduh lah. Jadi bila kita terima nikah, kita bukan dapat minah saja. Kita dapat 1 minah perempuan dan 3 talak. Jadi ingat, tu amanah. Faham? Dapat 1 isteri dan 3 talak. Tiba-tiba dia ni marah sangat, sakit hati sangat ke bini. Aku cerai kamu 100 talak. Nampak? Marah benar tu. Mana ada talak 1? Ada 3 pendapat ulama. Yang pertama jatuh 3, dan yang paling banyak 3. Pendapat kedua jatuh 1. Nampak? Jadi dia mahkamah syariah bukan tentunya. Pak mana kau? Hakim tak cenderung. Pak lagi. Ada pendapat rakyat tu. Kan ini bidah. Mana ada 1? Apa gitu? Jadi jangan main-main tak. Jangan main-main. Sampai 100. 1000 je. 1000 talak. Dia nak marah benar. Memanglah kita nak marah, kita akan kata macam-macam. Tapi bila hilang marah, lepas tu bila marah, ingat Allah. Maka marah kita itu akan slow. Marah lagi, tapi tak pernah tahu. Soalan seterusnya,
Solat gaib sampai bila? Sampai bila? Ada ulama kata tidak ada sampai bila-bila pun. Cuma kena ingat, kita solat gaib ini bila kita tidak dapat pergi ke tempat mayat. Kalau dapat pergi, tak boleh solat gaib. Kita malah nak pergi di gombok, kita setuh solat gaib lah. Tak boleh. Nak pergi di gombok nak solat gaib tak boleh, sebab ada kawan nampak pilih-pilih. Baru boleh solat gaib. Atau mayat tu sebelah rumahnya kita sebelah rumahnya dengan rumah mayat. Ada kalanya boleh solat gaib. Bila? Jika tahu air banjir. Kalau kita turun juga lawan arus, mati kita. Apa boleh solat gaib? Kita nak pergi ke sebelah rumah tu, ada halangan, boleh. Ataupun tak ada air, tapi ada 5 ekor daripada zoo negara terlepas, dia pusing keliling. Kalau kita pergi juga turun nak naik semayang rumah mayat, jadi akan ada 2 mayat. Pahala tu kau boleh. Ni malah nak pergi duduk setul, kawan mati diampang, malah lagi solat gaib. Dia bila keuzuran, terhalang, kena faham baik itu. Amalan senang dapat jodoh. Apa dia? Lama sangat saya membujang. Saya sudah umur sudah masuk 6 siri. Amalan apa? Mudah dapat jodoh. Umur 6, nak masuk 60 baru tanya. Patut tahun 98 itu bertanya. Tak kira umur baru 42. Tapi tak apalah, tanya tetap tanya. Siapa yang bertanya, dia paling banyak pahala. Kerana asbab dia bertanya, orang yang dapat jawapan. Betul tak? Dia begini, dia bukan jangan kita beramal dapat jodoh. Baca juga orang Yasin, apa nak nikah, dapat bini tak ada Yasin. Lagi bayang tajuk mana-mana nak bini nak nikah, bila boleh bini tak ada tajuk, bangun cing. Seorang laki-laki mari jumpa Nabi. Dia kata, ya Rasulullah, saya ni kenal kepada seorang perempuan. Dia kenal semua perempuan ni. Nabi kata, mengkabur aku apa? Pergi jumpa dia, kabur dia. Itu jodoh, mudah. Kita kenal ke siapa? Kita kenal perempuan ni. Mana rumah ni? Kenapa kita nak suka ke dia? Pasal dia suka di masjid dan sebagainya. Betul tak? Pergi jumpa dia, senang. Itu cara dia. Tak tahu nak kampung ke kita. Assalamualaikum. Ayo dia, waalaikumsalam. Apa ni? Saya ni daripada Padang Balang. Jadi saya dah tengok 3 kali dah ni anak pakcik ni. Jadi saya berkenan nak ambil sebagai isteri. Kalau pakcik dan anak setuju, buat saya marilah minggu depan untuk meminang dan sebagainya. Orang marah tak kata dia? Tak marah, orang ni jujur. Cara Islam. Betul tak? Kalau ada jodoh, ada je. Anak pun berkenan juga. Nampak? Tapi kalau tak ada jodoh, ayah dia jawab, minta maaf lah, anak saya ni dah bertunang. Dan sebagainya. Dah kalau bertunang tak, pergi umur sebelah pula. Mana berkenan? Masalahnya perempuan isteri macam mana muna? Saya suka yang suka pergi masjid. Tunggu belakang masjid. Dia keluar, ikut dia. Jangan contek, ikut dia. Tengok rumah mana. Dia duduk, ambil lokasi. Ambil apa? Buat yang ke semua. Faham lagi? Sifat, rumah. Ada kerja, buat apa? Mari kita. Itu cara dia. 10 kali try, apa hasil? Mudah, jodoh mudah kan? Jadi kita jujur. Saya tak suka pergi masjid, tak. Saya suka pandai menyanyi. Tengok dalam TikTok. Pilih kat situ. Anak mana macam monyet, macam buruk dia lagu. Lompat-lompat. Tidak maju lagi dah. Lompat-lompat. TikTok tidak salah, gunakan untuk dia baik.
perempuan yang umum kenal, dah beri salam molek, saya ni nama sekian-sekian sebagai Bilal di masjid ni, pada berkenal dengan saudari, ini nombor telefon saya, kalau bersetuju ibu bapa saya akan pergi di rumah, tanda setujunya miss call petang esok. Kenal esok senyap tak cakap. Tak kira balai pun tak. Orang yang betul jujur, Allah tolong. Soalan seterusnya, Islam menggambarkan umatnya, Nabi menggambarkan umatnya akhir zaman dalam keadaan asing, kembali datang dalam keadaan terasing. Orang yang masuk dalam keadaan asing itu lebih beruntung. Siapakah yang masuk ke dalam hadis ini? Islam ini dulu dagang, maksudnya tidak ada penyokong, tak kuat dan sebagainya, tidak ada kenalan, tak bertara-mara, kemudian makin kuat dan menang. Tapi saya Allah riba kembali akan menjadi asing. Maksud asing di sini bukan jadi orang asing. Maksudnya Islam dulu lemah, lepas tu kuat sampai kita boleh menjadi kerajaan di Spanyol, Andalus 700 tahun, betul tak? Kemudian Islam itu kembali menjadi asing, maksudnya menjadi lemah. Inilah masanya, inilah zamannya Islam lemah semula, betul tak? Kayaknya plastiknya Islam di plastik, kena kayaknya Osmaniyah habis nyempahan daulat Turki apa semua, tipu di Inggeris, tipu di Itali, ulama-ulama dirata dan sebagainya sampai sekarang. Israel masih mempermainkan umat Islam. Nah, di Saudi macam-macam, kelak macam-macam program-program yang mungkar. Nah, dalam sebuah negeri yang ada di situ tanah haram, itu lemahnya kita. Itu hayamu qariba. Sekarang Islam kembali menjadi seperti musafir. Bila menang balik Imam Mahdi, terusnya turun Nabi Isa AS memerintah di bumi. Dan ketika Nabi Isa memerintah di bumi, Nabi sebut budak-budak bermain dengan ular. Itu dah berlaku. Budak-budak bermain dengan king cobra. Ular ni kalau nama king, maksudnya dia makan ular. Ular tak semua nama king, tapi kalau ada king depan, bukan king maybe tu, king cobra. Maksud king di sini, ular ini makan ular lagi. Hebat. King cobra tu budak-budak main itu. Dan Nabi kata zaman Nabi Isa AS memerintah di bumi nanti, singa menjaga lembu. Lembu orang di padang berlagu tu, singa je. Lagi boleh pergi ke singa. Lagi seekor lagi habis. Kenapa? Kerana berkah. Bumi masa itu sangat berkah. Soalan seterusnya, suami ajak jima. Ni baru soalan. Isteri tak boleh talak, mereka ada sebab cara yang mahalah. Wujuddakah istilah hak berasan isteri kalau suami selalu nak berjimah dengan isteri? Dia tanya ni, DKK ni. Baik, suami dia kuat nafsu, isteri adakah wajib kena layan? Wajib. Bila? Sekadar sampai tidak memberatkan kesihatan. Tidak ada dalam Islam ketetapan wajib jima sehari sekali atau 3 hari sekali atau 4 hari tak ada. Cuma ulama-ulama yang beri pandangan. Al-Imam Al-Ghazali rahimahullah ta'ala kata sebaik-baiknya jangan kurang daripada 4 hari sekali. Bila tu orang muda-muda lah, jangan umur 60. Umur 60 dah jadi lagu meninggal. Itulah maknanya kita bila kita ada isteri, kita akan faham kehendak dia. Isteri akan faham kehendak, sebab mereka suami isteri. Makin lama makin mengenali, makin memandai-pandai dah sesat. Tak balik nak sesat. Faham lagi? Isteri kita tahulah benda yang dia nak, benda yang dia tak nak. Betul tak? Dan sebagai suami, jangan kita guna kuasa veto nak buat ikut suka kita. Dan isteri begitu juga. Masing-masing lah, jangan. Tapi kalau sampai isteri kata saya dah nak layak dia, suami masih bernafsu, maka bagi rumah tu balakum minan nisa masna. Kalau isteri dah tak mampu, maka kahwinlah yang kedua. Nampak? Nak kahwin yang kedua tu dah tak berani tak? Dah tak berani jaga seorang pula. Faham lagi?
Jangan kita melampau-lampau dalam menurut hawa nafsu. Faham lagi? Soalan seterusnya, sebab nafsu-nafsu kita ni pemberian Allah. Sebab tu Allah beri, bila masuk 60, masuk 62, 63, nafsu mulai kurang. Siapa buat? Allah buat. Kenapa Tuhan tak buat sampai umur 90 dan 100 masih kuat jimat? Kalau Tuhan buat nafsu boleh kuat jimat sampai 100, tak ada kata dua balik masjid. Jadi bila dah buat umur 60, 62, 65 jadi tak larat, kurang suka daripada isteri, mereka banyak ke masjid. Jadi orang aku yang ramai masjid tu tak boleh jimat lah. Kalau Tuhan buat sentiasa kuat boleh jimat, tak ada orang tua bagi masjid sampai kemati dia bagi masjid. Betul tak? Duk layan diri dia. Itu hikmah kata tu. Ada hikmah ni. Mana dah 60 tahun, umur 20 tahun ni kok, dah ni 60, 40 tahun dah duk jimat ini jadi hati lah. Kawan tu mana acuh tu. Faham aku? Dah, begitu sejik dah budak, itu maksudnya. Lepas tu makin lemah dan kita untuk hadap kepada akhirat. Dan soalan seterusnya, bayi meninggal dalam kandungan ibu 5 bulan umurnya, macam mana nak urus? Begini, kalau 6 bulan dan ke atas umurnya dalam kandungan, 6 bulan keluar, 6 bulan setengah keluar, 7 bulan keluar, maka 4 perkara wajib: mandi, kafan, sembahyang, tanam. Okey, ulang balik. 6 bulan dah tarik dalam kandungan atau lebih dari 6 bulan, mandi, kafan, sembahyang, tanam. Okey, yang kedua, tak sampai lagi 6 bulan, 4 bulan ke atas tapi tak sampai 6 bulan. Contoh 4 bulan atau 4 bulan setengah atau 5 bulan atau 5 bulan suku atau 5 bulan setengah, belum 6 bulan. Maka tengok, jika beranak itu tidak ada tanda hidup, beranak mati dah. Kandungan dalam perut 4 bulan setengah, beranak tak bergerak, tak ada bernyawa, lama mana dalam perut 5 bulan contoh, maka tidak ada sembahyang. Okey, ingatlah anggur. Jadi kena ni orang telah mati 2 detik, dengar dah ingat. Okey, baik. Tak sampai lagi 6 bulan, 4 bulan dah dan ke atas. Mana 4 bulan sudah tiup roh, sudah tiup nyawa, tapi belum 6 bulan. Hidup dah beranak, tak ada gerak, tak ada tanda gerak jari, tak ada gambar bersalut, tak ada. Ada mata sedikit, tak ada. Maka dibasuh, dibalut dengan kain, tanam. Tapi kalau ada tanda hidup sebelum 6 bulan, bangun tu jari gerak, titik, baru meninggal, ada sembahyang. Faham lagi? Atau bersuara beranak tu bring gerak, nampak tak? Lepas tu meninggal, contoh, ada sembahyang. Wajib sembahyang. Faham lagi? Soalan seterusnya, berkenaan ganti solat, ganti puasa fidyah untuk arwah ayah saya baru saja meninggal Jumaat lepas. Saya tak pasti ayah saya tinggal solat berapa waktu, puasa berapa hari. Macam mana nak ganti qada solat dan puasa? Jika kita tidak pasti, tidak wajib. Yang pasti itu wajib. Sahih, ayah saya tak puasa 1 hari, wajib 1 cukup. Faham lagi? Itu fidyah. Kalau kita tidak bayar fidyah, kita puasakan sebagai waris, boleh juga. Jadi waris boleh pilih nak bayar beras cukup beri ke orang miskin atau kita puasa sehari. Faham lagi? Nampak? Bukan wajib. Itu pun kalau yakin. Kalau tak tahu rasanya, ayah tak tinggal puasa, tak ada masalah. Faham? Ada pun semayang tak boleh qada. Pendapat yang muktamad mazhab Hanafi, Maliki, Syafi'i, Hanbali, tak ada puasa orang mati. Semayang orang mati. Yang ada qada puasa. Dan ada pendapat katakan qada puasa solat orang mati ada, itu kaum dhaif, pendapat yang lemah. Tak sabar, tak ada khilafiyah. Tapi pendapat yang kuat, mazhab tidak diqada. Lagu mana? Kita semayang macam biasa, fardu sunat setiap hari,
dan kita hadiahkan ahli semayang kita itu kepada arwah. Itu yang terbaik. Nah, itu fatwa Dr. Wahbah Juraidi, ulama Mesir. Soalan seterusnya sikit lagi kita buat kutipan dana untuk COVID, lepas tu ada lebih banyak, bolehkah kita alihkan dana itu tujuan lain seperti beli mesin air COVID dan sebagainya. Dia nak spin pun lain kalau dia begini, kalau kita buat satu kutipan, hadirin hadirat sekalian, kutipan malam ini untuk tabung mangsa kebakaran rumah depan masjid petang tadi, maka kita anggarkan dapat 5,000 lah nak bagi kat dia, tiba-tiba dapat 100,000, saya pula nak bagi semua. Pokoknya wajib bagi semua, jangan konak, sebab kamu sudah umum. Kutipan malam ini untuk kita buat kenduri Maulidul Rasul tahun ini dapat 5,000. Beli makanan apa semua habis 4,000, lebih 1,000. Nak beli kipas ni haram, tak boleh. Sebab sebut dah Maulidul Rasul. Jadi wajib guna untuk Maulidul tahun depan, atau sumbangkan pada masjid lain yang buat masjid Maulidul Rasul. Faham lagi? Itu sudah apabila disebut jalur khusus. Tetapi jika sudah tidak boleh digunakan, dibuat untuk tabung corona sudah semua boleh, semua lagi dah ada lebihan, nak tunggu corona baru pula, bila pula corona, maka boleh kita guna untuk mana-mana. Okey, soalan seterusnya, SOP semayang ada jarak. Kalau saya tak ikut jarak saya langgar arahan tersebut. Arahan mabili, arahan kerajaan. Baik, dia semayang kita ini tak ada jarak, cuma nak faham ni, netizen ramai ni dia tak mengaji, tapi dia nak ulang. Jadilah berlaku habis, dia nak ulang, dia tahu dulu. Sebab tu ulama dia tak ulang tentang izin lori, sebab ulama tak mengaji izin lori. Biar jurutera pula. Faham lagi? Ulama besar mana pun dia takkan ulang tentang elektrik. Kali itu bukan kerja ulama. Faham lagi? Akhirnya kita netizen boleh nak ulas satu, nak komen, kena ada knowledge, kena ada pengetahuan. Hukum rapat sah bukan wajib, sunat. Siapa kata wajib, Pak Mari Dari kena buat cuti. Lagi kita lelah ngaji kitab. Sunat bagi dia wajib, tak apa, dosa. Oh, tak mengaji 2 minit jadi ahli. Kita pada lelah langgar hujang, langgar ribu nak bagi kitab. Sebab tadi pokoknya sunat. Siapa yang tidak ada sebab sengaja direnggangkan sah, makruh. Bukan haram. Ada sebab direnggang, sebab apa? Ada anak kecil sini, dia pun renggang sah, harus. Apa sebab renggang? Ada tiang renggang, harus. Apa sebab renggang? Ada orang pakai mutu pula sini sembahyang kat luar, renggang tu harus. Apa sebab renggang? Kerana nak menjaga wabak dari penyakit. Ada sebab harus. Cuma apabila wabak itu makin hilang, maka kalau boleh kita buat satu lagi keputusan agar dia lebih dekat daripada 1 meter. Setengah meter contoh. Jangan pakai 1 meter tu dia ada setengah. Saya pergi satu masjid semayang jemaah, bukan 1 meter, 3 meter tu. Apa kami seorang, jadi berasa macam semayang seorang jemaah. Jauh dia. Jauhnya. KKN kata 1 meter, dia faham 3 meter. Jadi kalau undang-undang dunia itu 1 meter, dia buanglah sikit, biar jadi 0.8 di sana, biar ramai sikit boleh semayang. Dia lagu tu. Sebab undang-undang Allah tidak boleh runding, undang-undang manusia boleh runding. Soalan seterusnya sikit lagi. Seorang guru tidak halalkan ilmunya pada seorang murid kerana murid ada buat salah. Macam mana tu? Tak boleh. Mu ajar dalam murid tu, habis kuliah tu bila membalas je kata tak halal. Mana boleh? Guru apa begitu? Kita belanja kawan kita belikan dia motosikal 1,000, kita orang ada duit, 1,000 kita beli dia, sebab kita baik dia. Bila kita balas dia, aku dah halal betul. Tetap halal. Kataan kamu itu lara, tidak diambil.
Awak sudah halalkan, awak sudah hadir, mana boleh tak halal ke dia? Orang malam kita dia main tak halal lagi. Kok dia halal? Jangan main tak halal lagi. Soalan seterusnya, kita bersedekah untuk diri sendiri atau ahli keluarga orang muslim, macam mana kita nak sedekah untuk Nabi? Boleh ke sedekah ke Nabi? Dia mati dah kan? Dia kata kita sedekah ke kawan-kawan dan sebagainya. Kalau nak sedekah ke Nabi, nak sedekah apa dia? Apa sedekah? Nak sedekah berat ke sedekah Fatimah ke? Nampak? Biar detail soalan tu biar kemah. Kalau kita hidup lagi kita nak sedekah ke Nabi, Nabi tak terima sedekah. Nabi tak pakai zakat. Lain pada Nabi, kepada Nabi terima sedekah, terima zakat. Nabi terima hadiah. Apa beza hadiah dengan sedekah? Sama tapi tidak serupa. Apa sama? Benda yang sama. Faham lagi? Contoh, selipar sepasang. Harga RM50 selipar. Contoh, kita beli 2 pasang. Beli di Sogo 2 pasang, RM50, RM50. Selipar pertama kita beri pada seorang miskin jiran kita, duduk sebelah rumah kita, miskin sangat, maka selipar itu jadilah namanya sedekah kerana dia miskin. Selipar sepasang lagi kita beri ke bawah kita, faham lagi? Kerana kita baik dengan dia, maka jadilah selipar yang kedua ini hadiah. Faham lagi? Benda sama, atas orang yang menerima hukum jadi lain. Faham tak? Jadi Nabi terima hadiah. Soalan seterusnya, sekian lagi tak habis ni kena panggil pula. Saya nak minta maaf pada kucing saya, kiranya mati, saya pernah buat jahat pada ni, atau marah atau menzalimi kucing saya. Siapa yang ada buat salah dosa pada binatang, kena minta maaf pada Allah. Siapa yang buat dosa pada manusia, kena minta maaf pada Allah dan manusia. Nampak? Tapi kalau dengan binatang, jangan minta maaf dengan kubur binatang. Kita buat salah ke manusia, kita tipu manusia. Contoh, tak duit dia 1,000 tertipu, kita pun taubat dengan Allah, tak terima, kena bayar balik 1,000. Mu taubat keluar inguh darah, bukan mata, inguh darah tu, tak terima, kena bayar sikit. Kata terlibat dengan orang. Tapi kalau dengan binatang, kita kena minta maaf dengan Allah. Jangan pergi di kubur kucing tu. Dia kucing dia dulu, dia kata dia nak marah, dia sepak di kerajaan, kucing dia pun lama-lama dah tua, mati dah COVID. Jadi dia diminta maaf di kubur kucing, tak kebodoh. Minta maaf dengan Allah, astagfirullah, aku bertaubat daripada sekian dosa-dosa tu. Itu. Kerana apabila kita ada berbuat zalim dan Allah tidak ampunkan kita, yang kita zalim binatang akan dibalas. Kerana hari kiamat itu yaumul jazak, hari balas. Sehingga kita buat binatang pun Tuhan balas. Balas apa? Kalau buat baik, balas baik. Buat jahat, balas jahat. Saya nak tanya ni, saya ada ikan. Kalau ikan saya mati, masuk syurga. Orang balas-balas, dia minat ikan. Kalau ikan dia mati, ikan dia masuk syurga dah. Segala binatang-binatang akan dibalas kejahatan sama-sama binatang. Nampak? Pada hari kiamat, lepas balas lembu jahat buat lembu baik, dibalas, maka Allah jadikan semua binatang turab, tanah. Masa ni lah orang kafir minta Allah jadikan tanah juga dia, sebab dia tak masuk lagi. Ada pun masuk dalam surga. Ikan mohon benda comel ni, dia contohkan dia lah sini benda. Ikan benda arowana. Dia arowana ni, kalau dia masuk syurga, yang dia nak arowana kat dalam syurga, ikan tu ada. Dalam hadis tak sebut arowana, dalam hadis sebut kuda. Seorang lelaki tanya, ya Rasulullah, saya minat nombor kuda. Naik kuda lah, bukan pergi kuda. Dia minat naik kuda. Jadi dia tanya dalam syurga ada tak kuda. Dia tak tanya kuda saya masuk syurga sama tak. Kerana binatang dunia mati jadi tanah. Di akhirat Nabi kata dalam syurga ada kuda, bahkan ada sayap 2 belah, boleh terbang, bukan saja jalan.
Jadi siapa yang minat ikan laga, faham? Dalam air surga ada ikan, insya-Allah. Tak susah. Dalam surga orang lain hijau bidadari, mulut dengan ikan tu. Faham tak? Soalan seterusnya. Bolehkah perempuan itu di dalam tempat pembiayaan saudara laki-laki atau suami? Kalau suami tak boleh keluar rumah. Ya tarabas nabi anfusihina arba'atan syuhur wa asyra, dalam mereka berkurung dan bereddah selama 4 bulan 10 hari, sekadung 30 hari. Jadi nak kata mayat suami kubur, tak boleh. Mereka kubur je sebelah pagar rumah je. Tapi kalau ada orang lain mati boleh lah. Anak saudara mati, ayah meninggal, mak meninggal boleh. Cuma perempuan jangan sampai ke lubang kubur. Cukup duduk di tepi pagar kubur. Jangan lalu halang lalu orang. Dulu tahun 80-an dah tak ada orang sampai kubur tak. Jadi sampai ke lubang kubur dengan bitumen roofing ni, hijau sini kuning, dengan pakai seksi macam-macam pesek, penuh kat lubang kubur. Waktu kan bawa tu pula mati bini lama dah. Cepat waktu nesang berdiri dalam kubur. Lagi. Ini jadi fitnah. Dah. Duduk jauh-jauh tengok. Nanti orang laki-laki balik belakang dah. Petang karang melik pergi kubur abang je. Pergi je sekejap. Nah. Hari tu orang minta baca telking lepas tanah kan. Jadi biasanya orang laki-laki lah, dia letak tikar, saya duduk baca telking. Tapi orang ni anak selati perempuan. Dah lah anak selati tu perempuan, pakai pula selendang bawa ke kisi je lah, kucing gitu. Dan dada dia keluar di kubur tu, dada tu keluar dah lah. Buah cina-cina tu besar. Baju tu kecil. Kita pula talqin tak pakai buku, pakai hafal. Lupa tu. Dia tu kalau letak di kau depan, alamak. Lagi. Ini masalah. Itu fitnah. Mujur ingat balik. Dah. Sikit boleh dah. Jika sampai di masjid imam sedang rokok, adakah kita wajib beri betul dulu atau angkat takbir dan kita sudah dikira makmum masbuk? Baik, kalau kita datang imam sudah rokok, kita kena beri betul dulu. Allahu Akbar, baru takbir. Ada orang yang tengok imam tengah rokok, dia baru sampai dalam jalan takbir. Betul ya, bodoh macam Syiah. Lagi ada pula tengah jalan takbir. Mana ada? Berhenti dulu. Syarat sah takbir dalam qiyam. Dan takbir kamu itu, takbir ihram, jangan campur takbir rokok. Dia buat semua dalam satu. Allahu Akbar. Allahu Akbar. Allahu Akbar. Lagi. Sebab itulah imam bila sedang rokok, adik orang baru masuk, sunat imam tunggu. Panjangkan sikit subhanallah rabbiyal azim. Ini baru sampai subhanallah rabbiyal azim, subhanallah rabbiyal azim. Dia Allahu Akbar. Dia Allahu Akbar. Kita dia rokok. Sami Allah. Sunat. Faham? Tapi imam, bila imam dah tunggu dalam rokok, makmum pula pergi usul juga. Orang tunggu dah, dia mari lewat, dah mari lewat, tak payah usul ni. Terus takbir Allah, supaya pada maghrib. Ni dah usul ni. Jadi imam datang malu. Ini masalah. Dan orang sunat tunggu, mu cepat-cepat Allahu Akbar, Allahu Akbar. Cari. Ni dah. Oh betul baju kawan tunggulah apa. Buka balik pion tengok pion. Apa salah? Terus. Dan jangan imam itu pilih-pilih orang. Dia dengar hari tu kawan dia buat masuk dia jadikan. Kalau bagi tak kenal, Allah ni. Kroni politik boleh jadi macam-macam. Dah. Di parti lain Sami Allah mana. Ini masalah apa berlaku. Dah.
akhir kita berhenti bulan 9. Apakah hukum rasuah dan khianat di dalam Islam? Rasuah ini yang beri dan yang tukang terima. Nampak? Ada bonus dia dapat. Mana? Dua-dua dalam neraka. Dua-dua go to hell. Tapi bila kita kata masuk neraka tu orang marah. Dia kata ustaz janganlah ambil kerja Tuhan. Orang kata masuk neraka dia kata ustaz ambil kerja Tuhan. Kerja Tuhan apa? Tuhan suruh sampaikan banding wa anni walal ayat. Sampaikan daripada walaupun sepotong ayat. Nabi kata ar-rashi wal murtash bina, yang beri rasuah, yang minta rasuah, dua-dua dalam api neraka. Bukan pak kerja Tuhan, kena sampai. Harap tak harap, neraka tetap neraka. Tapi yang beri rasuah itu dia orang kaya, dia kaya bikin tak ada. Masuk neraka bukan kerana miskin. Masuk neraka bukan kerana kaya. Masuk surga bukan kerana kaya. Masuk surga bukan kerana miskin. Nah, kerana ada iman dan amal salih. Dan ladzina amanu wa amilus salihat lahum jannatun. Orang yang beriman, amal baik, itu baru dapat jannah, dapat syurga. Bukan batu panjang. Pasal apa nak masuk syurga ni? Kerana nama kami Syed. Hei, dia masuk nama Syed pun. Amal soleh tak ada tak. Mana nak masuk syurga kamu ni? Saya ikut rendang raja. Hei, mana boleh? Mana amal? Tak ada amal. Sana bos. Mana lah? Masuk dengan iman dah. Amal. Jadi rasuah, kita duduk sekarang ni di zaman rasuah. Daripada orang main atas sampai ke bawah. Orang atas main juta-juta, orang bawah 5 riyal pun 5 riyal. Tapi ingat, ar-rashi wal murtashi, dua-dua pemberi dan pemakan dalam api neraka. Api neraka tu macam mana? Panas ke sejuk? Nak tahu panas tak panas, pun tengok api dunia. Nabi kata, narukum hadza juz'un min sab'ina juz'an nar yaumil qiyamah kama qala. Api yang kamu guna di dalam dunia untuk membakar ini hanya satu juzuk dari 70 juzuk kepanasan ini. Maksudnya 70 kali ganda lebih panas api ni. Api dunia pun kita tak tahan. Tak kira mu sultan, mu gajah dan menteri Timbalan apa jadi Perdana Menteri. Mu Mesko, mu YB, mu PKK, JKK, tak kira apa. Kalau makan rasuah, beri rasuah, masuk dalam api. Tak ada kira apa-apa. Nabi kata dah, kalau anak aku Siti Fatimah melakukan jenayah mencuri, aku akan potong tangan. Hukum bunuh anak. Lau kanat Fatimah bintu Muhammadin sarqat laqattu yadaha. Jikalau anak aku Fatimah binti Muhammad melakukan jenayah mencuri, aku potong tangan. Kita orang marah hanya kena. Lagi kalau orang sosok tak kena, tapi bukan Malaysia lah, di Zimbabwe. Ini masalah. Patut keberkatan tak turun ke bumi kita. Buat bumi jadi comel. Dan apakah hukum khianat? Khianat tahu dia. Adik-beradik khianat haram. Mak bapak khianat anak pun haram. Betul khianat orang lain. Ada tak mak bapak khianat anak? Ada? Dia cucuk tu api rokoknya, macam-macam ada dah. Padahal dia yang melahirkan anak tu. Dia pijoknya sepak tu khianat lah tu. Suami khianat isteri, suruh jadi pelacur dan sebagainya. Tapi yang paling ramai dia khianat isteri dia sendiri. Dia suruh pakai seksi-seksi, dia suruh pakai tak tutup aurat, jalan dengan dia. Itu suami itu sudah khianat isteri dia sendiri. Soalan yang kedua sebelum akhir. Adakah bidadari digunakan akal seperti manusia atau tidak? Ada ustaz kata isteri kita akan jadi bidadari dalam syurga. Bagaimana dengan orang yang poligami 2, 3 dan 4? Siapakah yang jadi ketua bidadari dalam syurga? Nak cari badok lagi ni. Allah. Ini saya tertinggal. Apakah hukum perasuah di sisi Islam?
Dia kalau mencuri, ambil harta orang. Orang tidur masuk curi, potong tangan. Asal dikuasa dikotobak tong air dia rumah. Itu hudud. Kalau rampak sambut, dah buat terang-terangan depan orang. Orang tak tidur, apa? Lagu, potong tangan kanan, kaki kiri. Tapi kalau rasuah ini, harta dia bukan harta orang, harta dia. Dia buat jalur batin, harta dia. Maka tidak dipotong tangan, dihukum kotak dan penjara, ditakzir bagi. Tapi masalahnya orang yang rasuah tengoklah, kalau maknanya dia tu kecil-kecil, dia kena hukum, macam masalah. Jadi hukum sarang laba-laba, sarang laba-laba ni kalau nyamuk lalu lekat sangkut, lalu lalat sangkut. Tapi dia lalu bola, tembuk tak tarik. Ini masalah. Sebab tu kita ni Allah beri peluang. Apa ni jadi pemimpin, ni jadi rakyat, semua akan ditanya. Mu dulu jadi pemimpin di Malaysia, ya saya. Adakah kamu laksanakan hukuman, hudud, kisah, dia, takdir dan sebagainya? Oh tidak, saya rasa itu tidak sesuai. Engkau masuk dalam. Wa man lam yahkum bima anzalallah fa ulaika humuz zalimun. Siapa yang Allah lantik dia menjadi kerajaan, dia tidak tegakkan hukum yang Allah turun daripada langit, maka dia adalah orang yang zalim. Bila dia orang yang zalim, ke mana? Tempatnya di akhirat nanti. Inna a'tadna lizalimina nara ahata bihim suradiquha. Kami sudah siapkan siapa yang zalim akhirat nanti, dia duduk dalam api. Api itu di mana? Bawah, atas, kanan, kiri, depan, belakang. Nampak? Jadi semua ni ambil pengajaran, bukan kata-kata orang. Kembali ke jalan yang benar. Jadi dia kata, adakah bidadari ini ada akal macam manusia? Mereka ada akal, berakal. Ini pandangan ulama-ulama. Bidadari berakal. Akal itulah yang membezakan, dapat beza baik buruk. Akal itulah yang membezakan maknanya darah sesuatu. Batu manusia ini dia menang dengan hayawan, menang dengan alam. Dengan apa? Dengan akal, bukan dengan jasad. Kita tak menang dengan binatang kalau kaki kita. Tangan kita dengan binatang kalau kita. Tarik. Lumba lari, kita nak lumba lari, jangan dengan jaguar, jangan dengan rimau, jangan nak lumba dengan kuda. Kuda 80 km sejam, top speed. Top speed 80 km sejam. Cheetah, antelope nyanyi ting 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 98.5 km sejam. Balik laju cheetah 115 hingga 120 km sejam. Kalau EX5 pada duduk raga dah ni. Faham lagi, negak tu. Lajunya kita. Boleh lama ni dia tak dia. Nampak? Usain Bolt. Kenal Usain Bolt? Bukan orang segambut. Faham lagi? Jamaica, pelari terlaju di dunia. 10 meter 9.6 second. Bermakna 1 meter 10 meter itu 33 kaki, dia boleh lari 0.8 saat 33 kaki. Tapi dia kalah. Top speed dia hanyalah 40 km sejam. Dan kucing kampung boleh lari 48 km sejam. Kalah Usain Bolt. Kalah kita. Tahan lagi. Kita nak lawan tali dengan gajah. Dengan non-bu kalah kita. Kita dengan kuda, kalau kuda biasa, bukan kuda orang macam kat island tu, kadang-kadang kuda biasa. 6 orang gagak, seekor kuda. Kalau dengan gajah, satu kampung padang malam. Gajah tu duduk terberok habis. Tak lagi. Kalau kita menyelam paling lama, free dive. 1 minit 40 second. Kalau get Kirawang ikas silat 2 minggu tu naik. Kata lawan dengan ikan lumba-lumba, dolphin. Tapi kita menang dengan akal. Betul tak?
Kita boleh buat maundang, boleh buat traktor, boleh buat empat, boleh buat lori, boleh buat macam-macam, boleh buat LRT, sudah-sudah. Banyak benda lah. Komputer boleh buat. Nah, Allah. Jadi kebijakan itu Allah beri daripada bidadari. Allah beri. Sebagaimana diberi kepada malaikat. Cuma ulama berkhilaf pada masalah haiwan. Adakah akal atau tidak? Kata setengah ulama ada diberi akal kepada dapat maka dia mencari rezeki. Nampak? Kata setengah ulama tidak ada akal bagi binatang, hanya diberi insting fitrah dia untuk cari rezeki. Dan soalan yang terakhir lebih ni Ustaz saya jawab pun boleh. Kalau suruh dia jawab pula, kena panggil pula. Ada sifat balik-balik. Lebih dalam 200 soalan. Baik. Isteri kita ni akan jadi ketua bidadari, dia kata Ustaz tu tahu. Jadi kalau orang ada 2-3 isteri, mana sebetul? Tu pun nak percaya juga. Kalau dalam dunia pun tak tunai dia isteri. Dia kata dalam hadis isteri kita ni dalam syurga dia menjadi ketua bidadari. Mana kalau ada bidadari 100 orang, isteri kita ketua. Jadi dia nak tanya, kalau isteri kita 2, siapa ketua? Kena putih ke boleh? Jadi dia nak soal benda lagi, tapi biarlah lah. Soal perasaan ingin mengetahui. Takut ada, ingin tahu. Dia bidadari ini makhluk yang Allah cipta bukan daripada tanah dunia. Bini kita ni daripada tanah dunia. Itu biasanya sama-sama ni adalah perempuan yang menghiburkan hati kita. Isteri kita dalam dunia hibur hati kita, bidadari pun menghiburkan kita. Tapi itu kejadian syurga, ini kejadian daripada bumi. Nabi bangun di padang mahsyar, mula-mula daripada kubur, Nabi sapu pasir di kepala Nabi. Kemudian dibawa datang baju dari syurga, bukan baju daripada ni kedai di dunia. Kilang-kilang dunia tak, daripada syurga. Kalau benar yang ditenun di syurga. Jadi bidadari ni makhluk Allah buat daripada syurga. Tak banyak yang kita tahu apa yang datang dalam riwayat, dalam nas kita cerita. Cuma bila kita masuk, semua orang ada riwayat paling kurang 2 bidadari. Paling kurang. Tapi yang banyak riwayat, sekurang-kurangnya ahli syurga 70 bidadari. Nabi sebut dalam kitab Sahih Ibn Hibban. Dan riwayat lain pun ada. Seorang laki-laki dia masuk syurga. Inilah itu. Dia masuk syurga. Allah beri dia dia ni pahala dia dapat, dia paling sikit dalam berjuta bilion ahli syurga, dia paling miskin. Faham lagi? Kerana pahala dia paling sedikit dari orang lain. Faham apa dia dapat? Oleh kerana dia ni yang paling sedikit, dia hanya dapat sebidang tanah. Tanah dia itu seluas Yaman sampai Syria. Paling sikit dalam tu. Yaman Syria 3-4 ribu kilo. Di wilayah ada tanah 2,000 kilo. Wilayah 40 kilo. Faham lagi? Tanah dia daripada Syam, dari Syria, Hadramawt, Tari, sampai Sana'a, sampai Syria, sampai Damaskus, beribu kilo dia. Dan istananya daripada emas dan permata. Allah. Kita rumah orang kaya, Jalan Buta Gatri, seming. Dia balik ada kucing lah masih. Faham tak? Berjuta-juta orang. Ini daripada syurga. Istana daripada emas dan permata. Dan diberi bidadari 70 orang. Lalu seorang sahabat tanya, ya Rasulullah, dah kali 70 orang isteri, macam mana lah kita nak layan, kita tak layan. Tapi Nabi kata seorang lelaki kekuatan 70 ekor kuda. Patut panggil horsepower. Allah tak panggil cat power.
Orang tanya, injek ni berapa kilo? Memang jual ni, dia kena tangguh ni. Orang panggil kuasa kuda. Kerana Nabi guna ayat kuda, kekuatan kuda. Takkan jadi orang panggil horsepower. Orang panggil lembu power. Jadi laki-laki, kalau sekarang kita boleh 10 orang laki-laki boleh lawan seekor kuda yang gagah, dan kalau 70 ekor kuda, kita ni power macam 700 orang tu lagi. Power tak? Power. Nampak tak? Itulah untuk berseronok. Tapi jika masuk surga, kalau tak masuk surga, lain cerita. Faham lagi? Dia nak cerita tentang surga, tapi dia tak buat amalan ahli surga. Ini masalah, kena jaga. Jadi mudah-mudahan Allah beri kita mudah untuk jalan-jalan ke surga, dan semoga yang kita salah selama ni Allah maafkan. Kalau kita kira sini, siapa yang tak ada dosa? Dia angkat tangan, saya nak selfie dengan dia. Dia tak ada dosa, dia semua pahala. Barulah kalau muka dah maju. Soalan, semua kita berdosa. Maka kita banyak minta maaf pada Allah. Mudah-mudahan kalau tak banyak, kita dapat sedikit maklumat yang berguna pada malam ini. Kepada yang memberi sumbangan, pihak masjid hanya mampu ucapkan jutaan terima kasih. Allah balas dengan sempurna balasan pada